Wanita hari ini, wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Wanita Hari Ini. Hari ini saya Nurul Ain binti Abdul Fattah bersama dengan dua orang tetamu jemputan kita akan membahaskan tentang Forex. Tapi sebelum itu, apakah maksud Forex? Forex ialah Foreign Exchange. Singkatannya adalah Forex. Apa pula Forex Trading? Forex Trading adalah aktiviti perniagaan tukar beli mata wang. Maksudnya, kita berdagang mata wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi saya telah menjemput dua orang tetamu kita, iaitu Dr. Fatin Syarihah dan Dr. Roy Christina Batrisha untuk membahaskan tentang Forex yang semakin popular pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan Dr. Fatin Syarihah binti Muhammad Rusdi. Beliau menyandang jawatan sebagai pensyarah kanan Jabatan Syariah dan pengurusan Akademi Pengajar Islam di Universiti Malaya. Beliau mendapat pendidikan pada peringkat sarjana muda di University of Yarmouk, Jordan dalam bidang ijazah sarjana muda syariah dan pengajian Islam. Seterusnya, beliau menyambung pengajian pada peringkat sarjana di Universiti Antarabangsa Al-Madinah, Kuala Lumpur dalam bidang sarjana tafsir dan ulul Al-Quran, iaitu kursus dan tesis. Pada umur yang agak muda, beliau menerima penganugerahan Dr. Falsafah iaitu PhD dari Akademik Pengajian Islam. Beliau sekarang bertugas sebagai pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam kemahiran khusus pengajian Islam Syariah. Penglibatan beliau dalam dunia dakwah bermula sejak kepulangannya dari Jordan lagi. Kini beliau merupakan penulis buku, kolumnis majalah, panel tetap slot Usrati di IKIM FM, panel program Tanyalah Ustazah TV9, Al-Hidayah TV3, Forum Perdana TV1 dan lain-lain program penerbitan bersifat keagamaan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Fatin Syarihah, apa pendapat doktor tentang Forex ini? Adakah ianya halal ataupun haram? Dipersilakan Dr. Fatin Syarihah untuk membahaskan tentang tajuk kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan tentang tajuk Forex. Serta terima kasih juga saya ucapkan kepada pengacara saudari Nurul Ain. Apabila berbincang tentang Forex, Forex sebenarnya telah menjadi nadi besar dalam pasaran mata wang di mana ia turut dijadikan sumber pendapatan negara. Tapi persoalannya, adakah Forex halal atau haram di Malaysia? Islam meletakkan garis panduan dalam urus kewangan yang melibatkan sebarang transaksi dan ia disebut sebagai bai' ashraf. Hukum asalnya adalah harus berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah SAW bersabda, emas yang ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam hendaklah dilakukan secara sama dalam kuantiti dan kuantiti secara tunar, iaitu tidak tertanggung. Jika dilakukan transaksi tersebut jenis-jenis yang berbeza, maka lakukanlah jual beli mengikut apa yang kamu hendaki dengan syarat dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Imam Muslim nombor 1587. Walaupun terang disebutkan di dalam hadis mengenai emas dan perak, namun penggunaan wang yang sama nilainya telah menjadi satu kemestian pada masa kini. Secara umumnya, perdagangan Forex atau trading Forex sendiri adalah tidak diharamkan selagi mengikut garis panduan yang ditetapkan mengikut syariat, iaitu mesti bebas daripada sebarang unsur riba. Umum mengetahui bahawa riba adalah sesuatu yang dilarang keras di dalam Islam dan ianya merupakan satu dosa yang besar. Riba bermaksud menaikkan sesuatu harga barang dan penambahan hutang akibat penangguhan. Seterusnya, ia harus mengikut syariat transaksi jual beli yang telah ditetapkan dalam syarat, iaitu tidak memakan harta sesama sendiri secara batil atau mengambil harta orang lain secara batil. Antaranya ialah transaksi jual beli haruslah dipersetujui oleh kedua pihak, tiada unsur penipuan harga, dan item yang dijual haruslah menjadi hak mutlak si pembeli. Dan yang terakhir ialah akad. Akad ialah persetujuan kedua-dua pihak bersepadan dengan nilai kedua-dua pihak. Sebagai seorang Muslim, pelaburan Forex harus diteliti dan dipelajari selok-beloknya agar trader memahami garis panduan di dalam Islam untuk mengelakkannya menceburui perdagangan yang pada asalnya diharuskan sehingga jatuh ke hukum haram. Walau begitu, sebaliknya pula di Malaysia, apabila Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah mengeluarkan hukum ke atas pelaburan Forex pada Februari 2012, iaitu
Perdagangan pertukaran mata wang asing yakni forex yang dilakukan secara individu melalui platform elektronik adalah haram kerana bercanggah dengan kehendak syariat, juga tidak sah di sisi undang-undang Malaysia. Keputusan ini tidak terpakai ke atas pengurus wang berlesen di kaunter yang mana ianya dikendalikan oleh institusi kewangan yang berlesen di bawah undang-undang Malaysia. Mengikut fatwa Perlis berkata, hukum forex trading online ini adalah haram kerana ada 4 sebab. Yang pertama, tiada serahan milik secara tunai dan serta-merta, dan yang kedua, ada riba iaitu bunga. Ada 2 keadaan. Pertama ialah pada leverage iaitu pinjaman tunai. Nak buat pertukaran mata wang online, ada charge tertentu daripada platform. Kedua, pada overnight charge iaitu charge semalaman. Kalau gagal bayar balik leverage tadi, ada charge denda pula, dan itulah maksudnya riba. Dan yang ketiga, wujudnya ketidaktentuan. Dalam kewangan Islam, kena jelas tentang transaksi ini. Kalau forex trading tak jelas, kita tidak tahu bagaimana platform itu berfungsi, siapa penyelia, bab undang-undang dan sebagainya. Barangan yang kita beli itu pun hanya atas talian, tak tentu betul ke ada barang itu. Dalam kewangan Islam, barangan itu mesti wujud di depan mata. Kalau tak wujud secara fizikal, mesti ada dokumen sah yang menunjukkan kita sudah memiliki barangan itu supaya dapat menolak ragu-ragu. Sebab itu, kewangan Islam menolak ketidaktentuan. Dan yang terakhir ialah ada unsur judi. Naik turunnya nilai mata wang ini bukanlah atas kawalan kita, tapi untung dan rugi itu hanya bergantung kepada spekulasi kita sahaja. Dia sama dengan judi sebab kita bertaruh atas wang. Kesimpulannya, dalam kewangan Islam, nak transaksi yang halal kena bebas daripada 3 perkara ini. Yang pertama, riba atau bunga. Yang kedua, gharar iaitu ketidaktentuan. Dan yang ketiga ialah maisir iaitu judi. Kalau kita dapat elak daripada 3 perkara ini, maka apa-apa transaksi akan menjadi harus hukumnya. Sebab dalam kaedah fiqh, asal sesuatu itu harus sehingga ada sebab yang mengatakan ianya haram. Jadi 3 perkara itu adalah unsur pengharamannya. Kalau buat pertukaran wang asing iaitu buy-in sharf, mestilah memenuhi 3 syarat ini juga. Yang pertama ialah penjual, pembeli mestilah hadir. Yang kedua, akad jual beli. Dan yang ketiga ialah barangan iaitu penyerahan yang serta-merta. Kalau tak diikutkan ketiga-tiga syarat di atas, boleh berlaku ketidaktentuan. Contoh, barangan itu tidak diserahkan serta-merta atau tak ada bukti pembelian, maka berlakulah ketidaktentuan iaitu tidak semestinya kita memilikinya, hanya atas bayangan sahaja, dan ianya haram. Jadi, jika masyarakat ini melabur, kena pasti pengawal selia dagangan forex di Malaysia seperti Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia dan Majlis Penasihat Syariat. Seterusnya saya menjemput tetamu kita yang kedua iaitu Dr. Christina Batisha binti Muhammad Solihin untuk membahaskan tentang forex. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan beliau iaitu Dr. Christina Batisha binti Muhammad Solihin. Beliau menerima pendidikan Sarjana Muda Sastera Usuluddin Kepujian Universiti Malaya, Sarjana Sastera Syariah Kepujian Universiti Yarmouk di Jordan, Dr. Falsafah Syariah Islamic Finance University of Wales, United Kingdom, dan juga ijazah ilmiah dari Sheikh Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qadrawi. Beliau menyandang jawatan sebagai penasihat syariah kewangan Islam dan dikenali sebagai tokoh perbankan Islam. Jadi di sini Dr. Christina Batisha binti Mat Solihin, apa pendapat doktor tentang forex ini? Adakah ianya halal ataupun haram? Jadi saya mempersilakan Dr. Christina Batisha untuk membahaskan lebih lanjut tentang forex ini. Terima kasih saudari pengurusi majlis dan program ini kerana telah menjemput saya untuk berkongsikan pendapat saya mengenai forex. Adakah forex ini halal atau haram? Okey, bismillahirrahmanirrahim, tuan dan puan. Apakah sebenarnya forex ini? Forex terbagi pada 2, iaitu forex exchange dan forex exchange trading. Forex exchange ini macam tukaran mata wang asing. Ini hukumnya harus dibenarkan dalam Islam. Sebagai contoh, kita menggunakan servis penukaran duit untuk keluar negara, atau ingin membuka bus untuk servis menukar duit. Okey, ini hukumnya harus dibolehkan dalam Islam. Okey, yang jadinya haram itu ialah forex exchange trading. Forex exchange trading ini ialah membeli satu mata wang pada harga rendah dan menjualnya semula setelah ada kenaikan harga untuk mendapat keuntungan.
kita tak boleh nak main duit dijadikan sebagai barang dagangan atau sebab duit ni bukan merupakan komoditi. Duit kertas tiada manfaat. Contoh komoditi ni macam kerusi untuk duduk, air untuk minum, itu ialah komoditi. Duit tak boleh dianggap memberi manfaat kerana duit merupakan merupakan perantaraan. Contohnya, semua barang dinilai melalui duit. Kerusi harga RM200, buku harga RM5. Okey. Fungsi mata wang adalah yang pertama. Mata wang ialah alat pertukaran ataupun medium of exchange, iaitu perantara bagi jual beli barang dan servis. Yang kedua, penyimpanan nilai, store of value, iaitu wang boleh disimpan dan diguna kembali sebagai perantara tukaran ataupun medium of exchange. Yang ketiga, unit kira-kira, unit of account, untuk menentukan nilai sesuatu. Itu adalah fungsi mata wang. Walaupun tuan-puan nak kata kata-kata ini tidak sama berpendapat berlainan fatwa, namun ulama-ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri telah mengharamkannya. Sebagai contoh, sudah ada dalil mengharamkan forex, di mana wang dikiaskan kepada emas oleh Majma' Fiqh Antarabangsa, iaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Pertukarannya harus sama. Dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Maka, jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, lakukanlah jual beli semahu kamu selama dilakukan antara tangan dengan tangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, dan lafaz ini milik Muslim. Okey, selain itu forex difatwakan haram kerana tiada secara tunai atau fizikal. Selain itu ada riba dalam pinjaman tunai platform. Kita laburkan RM100, lepas tu bila harga dah tinggi jadilah RM1,000. So mana datang RM800 tu lagi kan. So itu dikira riba. Dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din, Imam Ghazali berkata, jadinya barang siapa yang memulakan berjual beli mata wang untuk mendapat keuntungan perbezaan nilai, tindakannya sendiri telah bercanggah dengan objektif asal penciptaan mata wang. Jika dibenarkan mereka berbuat demikian, kelak mata wang itu sendiri akan menjadi tumpuan dan objektif, lalu akan bermulalah perbuatan ihtikar, hoarding, iaitu simpan untuk tunggu naik harga dan jual. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, An-Nadwah, volume 4. So, dari situ kita boleh tahu yang forex ni dah haram sebab ada riba dalam pinjaman tunai kan. Okey, selain itu kita tidak boleh gabung pinjam dan jual beli seperti platform-platform online itu kan. Okey, sebab itu forex juga ada unsur judi dan mendedahkan pendagang kepada turun naik graf. So, bila graf ditengok bila graf tu naik, so diorang bolehlah start jual kan. So nanti diorang akan dapat untung banyak. Justru itu, demikianlah pendapat saya mengenai forex trading ini. Harap tuan dan puan akan lebih mengerti dan faham tentang online forex trading ini. Sekian, terima kasih. Wanita hari ini.